Apakah pernah saudara-saudara kita dalam PAS membaca kunut setiap sembahyang subuh yang disebut sebagai kunut nazilah? Bahkan ada yang paling fanatik dalam PAS sanggup ubah doa maksurah mengenai dengan azab. Tetapi saya pun memang amalkan juga doa ahzab ini. Allahumma ya hazimal ahzab ihzimhum wansur alaihim. Dan banyak sekali doa. Walau macam mana pun, di manakah doa itu hari ini? Adakah ni haji-haji dan ulama ustaz-ustaz dalam PAS masih baca doa ahzab itu? Dan kenalkah siapa ahzab Malaysia hari ini? Sebab itulah saya telah membuat risalah demi risalah, termasuk dalam Facebook. Saya menyebut ahzab, artinya parti-parti yang bergabung untuk meruntuhkan kerajaan Islam. Faham tak? Parti-parti. Ahzab jamak daripada kata hizb. Ada penterjemahan di dalam kitab-kitab tafsir sebut tentera-tentera bergabung. Seolah-olah kita yang membaca tentera-tentera bergabung ni tak nampak yang ahzab itu maknanya parti-parti. Kita nampak tentera hak pakai hijau, hak pakai merah, nampak askar, barulah kita kata tentera-tentera bergabung untuk meruntuhkan kerajaan. Padahal parti DAP berkongsi dengan PKA, disokong oleh munafikin PAS, sama seperti Abdullah bin Ubay yang sembahyangnya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam bidang politiknya dia telah bergabung dengan musyrikun. Dia bergabung dengan bergabung dengan beberapa golongan daripada Yahudi, Kristian Madinah. Sehingga berlakunya peperangan ahzab yang tersebut di dalam surah Al-Ahzab, surah 33 daripada 114 surah dalam Al-Quran. Hari-hari raya kita pun menyebut wahazamal ahzab wahdah. Sekarang ni dah Rajab, tak lama lagi Syaban dan Ramadan. Menjelang 1 Syawal jatuh saja matahari akhir bulan Ramadan, maka kita pun akan bertakbirlah, termasuklah takbir ahzab, wahazamal ahzab wahdah. Tetapi berapa ramaikah kita sedar bahawa azab itu bukan hanya ada di Madinah sahaja. Sesungguhnya azab tak ada setiap masa, sejak daripada pemerintahan Nabi Adam alaihi salam, dan disambung terus oleh para nabi, para anbiya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Sesungguhnya kaum Bani Israel sejak dulu-dulu, bukan rejim Israel sekarang, kaum Israel, bangsa Israel itu sendiri, diketuai kuasa politiknya oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Apabila wafatnya seorang nabi, diganti pula oleh nabi yang lain sebagai ketua politik. Kerana politik ini bukan kerja sampingan, saudara-saudari sekalian. Saya merasakan amat sedih. Orang Islam hari ini, bukan sahaja di Malaysia, seolah-olah memandang politik ini suatu perkara sampingan yang remeh sahaja. Padahal dalam ayat 30 surah Al-Baqarah Allah menyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan manusia yang berbapak kepada Adam yang satu itu untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Saya tak ada masa nak beri penerangan mengenai dengan khalifah di atas muka bumi. Tetapi adakah orang seperti Haji-Hadi itu tidak faham? Orang seperti Niazi itu tidak faham siapa ahzab di Malaysia hari ini? Sebab itu
saya mengajak seluruh rakyat Malaysia yang hadir ataupun yang tidak hadir, di sini ataupun di mana-mana sahaja, hendaklah kita membina keyakinan dalam diri kita. Sesungguhnya negara kita Malaysia ini bukan saja bangsa kita, tetapi negara kita, bumi Malaysia yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita yang beriman kepadanya, supaya menjaga kuasa politik. Tanpa kuasa politik, kalau kita tidak ada kuasa politik, bagaimana nak melaksanakan dasar-dasar dalam politik Islam yang disebut ad-daruriyatil khams, memelihara 5 kepentingan asasi. Yang pertama, nak jaga agama. Kalau kita tidak ada kuasa politik, siapa boleh nak jaga agama? Pakailah jubah selabuh mana, taruhlah janggut secupok sekali cukur pun, pakailah serban bertukar demi serban, tunjuklah warak berdoa siang malam, tak cukup dengan doa sendiri, buh tokong-tokong tepi jalan, rata pokok kayu tepi jalan, gambar Tok Guru celaka, Tok Guru syaitan duk baca doa. Apa yang dia baca doa untuk apa? Adakah untuk kuasa politik Islam, ataupun untuk kuasa diberikan kepada rakan-rakan ahzabnya untuk meruntuhkan kerajaan Islam Malaysia hari ini? Tidakkah mereka ini merasa berdosa dengan tidak mengakui bahawa Malaysia sebagai sebuah negara Islam dan sebagai pemimpin kerajaan Islam Malaysia, dan juga sebagai pemimpin kepada negara Islam Malaysia mengikut perlembagaan yang ada dengan perjuangan UMNO, bahawa Agong adalah ketua negara? Adakah Agung itu sebagai ketua negara tidak Islam? Wahai adik-adik, wahai seluruh orang PAS, tolong fikir dengan kepala otak, jangan fikir dengan kepala lutut. Jangan fikir dengan kepala hak tengah-tengah sampai tak kenal siapa Ad-Duburi dan Al-Juburi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dunia, pemimpin masyarakat Islam, pemimpin negara Islam, sesungguhnya menyatakan tidak boleh kita berbilang jamaah. Dan coba bacalah sejarah Rasulullah daripada awal hijrah sehinggalah wafatnya, lebih kurang 11 tahun Maitah Madinah, dan diperluaskan kepada Mekah dan lain-lain jajahan, disambung pula oleh Khulafaur Rasyidin. Semuanya itu berpusat kepada satu pemerintahan, one ruler and one law. Tetapi apabila kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri hari ini yang bernama Datuk Muhammad Najib, yang berarti dermawan, betul tak Datuk Najib ini dermawan? Baik orangnya, bukan macam Nik Aziz, bukan dermawan, mintaan. Kalau ditambah beri kepada dia, tak apalah. Termasuklah membuka pintu risuah kepada Cina kafir yang bukan rakyat Kelantan dan rakyat Malaysia. Apabila sedekah kepada tabung Serami Mekah, ni kerajaan Epah Kelaka Kelantan, dia buat kebajikan. Kebajikan dia bukan kebajikan mengikut konsep Al-Quran, Al-Birru dan Al-Khair, tetapi kebajikan dia terima kebajikan mengikut ajaran Kalpal Sing dan Lim Kek Siang.